A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk beriktikaf sambil-sambil kita berbincang perihal kesihatan kita. Jadi kita harap perjumpaan kita sebulan sekali ini ada di sana ilmu-ilmu yang dapat kita manfaatkan untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Ada sepotong ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ini satu ayat yang selalu dibaca kepada sahabat-sahabat kita yang sukar mendapat anak. Dia akan baca doa ni, yakni sebuah doa yang Allah Ta'ala ajar, diungkapkan oleh Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria ni tuan-tuan sedia maklum, dia ni umur makin kot meningkat, meningkat, anak tak ada. Tak berputus asa berdoa. Maka dia doa yang saya baca tadi. Apa maksud doa ni? Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Jadi kita doa yang sama. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa yang memohon. Jadi Zakaria, Nabi Allah Zakaria ni tuan-tuan, usia makin kot lanjut, tapi anak tak ada. Isteri dia bernama Aisyah. Juga usia yang lanjut. Tapi daripada dua orang kot tua. Duk tua, makin tua, tapi tak ada anak. Tak pernah berputus asa berdoa. Dan Aisyah ni, yakni isteri kepada Nabi Allah Zakaria ni, dia ni adik-beradik kepada Hannah. Siapa pula Hannah ni? Hannah ni adalah isteri kepada Imran. Kita duk baca surah Ali Imran kan. Jadi Imran ni kahwin dengan Hannah. Hannah dengan Aisyah, yakni isteri kepada Nabi Allah Zakaria ni, adik-beradik daripada orang ni. Jadi kita mesti dia maklum, apabila Imran yang kita duk baca, Allah Ta'ala kita kata naikkan taraf keluarga ni, diungkapkan cerita keluarga ni, diberi nama surah itu, surah Ali Imran, keluarga Imran ni. Jadi isteri kepada Imran ni Hannah. Daripada orang ni pun sama juga, yakni lambat dapat anak kan. Saya yakin tuan-tuan pun pernah dengar cerita Hannah ni. Hannah dia teringin nak dapat anak juga. Dia tengok burung ada bagi makan anak di sana, dia rasa. Dia tengok orang tu ada anak, dia rasa. Sampailah dia dengan suami dia Imran, depa sampai peringkat dia kata apa, macam seolah-olah dia buat satu nazar, dia buat satu, kita kata janji, jikalah di sana dikurniakan anak, nescaya anak ni akan kami, kita kata apa, untuk dia ni berbakti kepada agamamu di Baitul Maqdis. Dia punya azam tu. Jadi kita tengok unik dia nak anak dia nak lahirkan anak ni untuk berbakti kepada agama. Samalah juga dengan Nabi Allah Zakaria. Kalau kita tengok Nabi Allah Zakaria lambat dapat anak, dia duk gundah gulana. Bukan nak kata Nabi Allah Zakaria ni kaya dak juga. Bukan nak mewarisi aset rumah siapa nak jaga ni, kebun siapa nak jaga ni berniaga banyak ni siapa nak main jaga ni, kita tak ada anak. Nak bagi kat siapa? Tak. Yang dia fikir adalah untuk siapa yang nak hand over. Dia nak hand over baton perjuangan risalah ni, anak tak ada. Jadi dia doa, itu yang berada dalam lubuk hati dia, agar ada di sana keturunan dia sambung risalah yang dia bawa ni. Sebagai seorang rasul, dia nak keturunan dia bawa, anak-anak dia bawa risalah yang dibawa oleh rasul ni. Jadi Allah Ta'ala kurniakan, kisah kita pun sedia maklum, Allah Ta'ala kurniakan kepada Imran dengan Hannah Maryam kan? Maryam
ibu kepada Nabi Isa. Dan Allah Ta'ala kurniakan Zakaria dengan Aisyah ni Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya. Apabila turun malaikat menceritakan berita baik ni kepada Zakaria, Zakaria macam tak berapa nak percaya. Walaupun dia berdoa, dia rasa macam aku ni dah lanjut usia dah ni, kategori kita kata senior citizen, nak dapat anak. Dia kata, ya Allah, bukanlah aku ni tak percaya, lebih kurang cerita dia, tapi bagi tanda, tunjuk sign sikit, bagi aku rasa macam yakin. Allah kata apa? Dia tidak akan boleh berkata-kata dengan, dia tak boleh mengungkap 3 hari. Jadi akhirnya lahirlah Yahya. Jadi kita tengok betapa hebatnya Nabi Allah Zakaria, betapa hebatnya Hannah dengan Imran nak dapat anak untuk meneruskan perjuangan. Masya Allah. Jadi aset anak ni dalam dari sudut kacamata orang yang faham tentang agama ni tinggi. Bukan sekadar macam kita duk tengok nak mewarisi kata benda, aset perniagaan, siapa dak. Dia tengok more than that, bigger picture, nak mewarisi perjuangan dia. Siapa nak bawa? Maka bertemulah keluarga ni. Apabila Nabi Allah Zakaria berada, kita kata dia center dia dekat Baitul Maqdis. Maka apabila Maryam lahir, pada ketika Maryam lahir ni, Imran telah diambil oleh Allah. Ini Imran tak sempat pun tengok anak dia Maryam. Dia meninggal pada ketika isteri dia Hannah mengandung Sarat, dia meninggal. Sebab dia pun dah senior dah. Allah Ta'ala takdirkan walaupun dia nak harap dapat anak ni, dan anak ni daripada orang set dah, kalau boleh nak berbakti kepada agama, duduk dekat Baitul Maqdis, itu center dia. Tapi Allah Ta'ala takdirkan Imran, yang kita duk baca surah Ali Imran tu, Imran meninggal pada ketika Hannah duk mengandung. Jadi Maryam lahir dalam keadaan yatim. Dan oleh kerana dia telah bernazar, maka dia bawa Maryam pergilah ke Baitul Maqdis. Dan ketika itulah dia serahkan, cerita panjang, dia serahkan Maryam ini untuk di bawah jagaan Nabi Allah Zakaria. Jadi bertemu balik kan, depa ni adik-beradik bertemu. Nabi Allah Zakaria menjadi pelindung, guidance lah kan, menjadi pelindung kan kepada Maryam. Dan Nabi Allah Zakaria doa, akhirnya lahirlah daripada keturunan dia Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya. Jadi kita tengok kesinambungan perjuangan Rasul ni hebat. Nabi Allah, kita tahu Nabi Allah Zakaria mati macam mana, digergaji dia tekan pokok. Tak apalah, tu cerita di satu perjuangan dia. Bukan sekadar dia saja mati dibunuh, anak dia Yahya, kalau kita tengok dari sudut dia teringin anak dia ni hidup, kita kata sebagai pembawa risalah. Anak dia Yahya juga bertarung hebat. Keturunan yang lahir, anak-anak yang lahir ni, anak-anak yang kita kata yang hebat-hebat. Nabi Allah Yahya bertarung dengan Maharaja Rom. Hidup dalam suasana di Syam, di Syria secara tepatnya kan. Kita kata bertarung dengan Maharaja Rom untuk menegakkan kalimah Allah, menegakkan hakimiah Allah, menegakkan hukum Allah Ta'ala. Yang kata Nabi Allah Yahya meninggal muda, Nabi Allah Yahya ni kan. Kalau kita tengok dia punya cerita Nabi Allah Yahya, kita tengok hebat perjuangan dia. Dia kena penjara atas apa? Dia lawan Maharaja Rom, dia sanggah pemerintah, lawan pemerintah. Pemerintah ni sampai takut kepada Nabi Allah Yahya punya pengaruh. Dia penjarakan Nabi Allah Yahya kan. Yang Nabi Allah Zakaria doa supaya dapat keturunan yang baik, inilah keturunan yang baik yang memperjuangkan agama Allah, di penjara. Lepas di penjara, dalam keadaan di penjara tu pun Maharaja Rom tak takut dengan dia lagi. Maharaja Rom pada ketika itu seorang yang sangat bernafsu gila. Pantang tengok perempuan cantik, dia nak. Antara isu besar dia. Antara kisah yang popular, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, dia akan cerita Maharaja Rom ni, dia tergila kepada isteri orang, dan dia, kita kata, paksa ambil isteri orang tu untuk duduk dengan dia, kahwin dengan dia. Lepas tu dia gila kepada anak tiri pula dah. Jadi dia ni hidup dalam kegilaan nafsu. Yang menyanggah dia Nabi Allah Yahya, yang lawan dia adalah Nabi Allah Yahya.
Jadi kita nak tengok keturunan ni hebat. Sehinggalah kita kata girlfriend kepada Maharaja Rom ni lah, yang depa ni bercinta, syarat duk bercinta ni. Dia kata apa? Nak Maharaja Rom kata, hang nak apa pun aku bagi. Kecintaan aku nak buktikan ni, hang minta lah apa pun aku akan tunaikan. Yang perempuan ni minta apa? Dia kata, aku nak satu dulang yang mana kepala Yahya ada di atas dulang tu. Yang kata perempuan tu, dia minta apa? Dia minta dulang kepala Yahya duduk atas dulang tu. Menunjukkan dia nak suruh Yahya ni duk sanggah dia. Kita kata percintaan mereka ni dihalang oleh orang ni, bunuh dia. Jadi Maharaja Rom atas dasar nak membuktikan kecintaan dia buat. Nabi Allah Zakaria, bapa dia digergaji, anak dia dipancung, dibunuh. Keturunan hebat, aset yang hebat kita kata keturunan ni. Jadi kita tengok pula macam mana Nabi Allah Yahya berakhir dengan macam tu rupa. Kita tengok Maryam diuji pula oleh Allah Ta'ala dengan lahirnya Isa dengan tidak berbapa. Jadi kita tengok keturunan manusia yang Allah Ta'ala lahirkan ini kan, daripada zuriat yang hebat-hebat. Di sana ada perjuangan. Jadi dalam konteks kita, dalam konteks kehidupan kita, apabila kita Allah Ta'ala anugerahkan isteri kita ni mengandung. Ni tajuk kita nak cerita ni, bila isteri kita ni mengandung. Cerita tentang wanita mengandung dan juga kita kata aspek-aspek yang berkaitan dengan dia. Nabi Allah Zakaria doa bertahun-tahun nak dapat anak. Ada kita hari ni, masyarakat kita, bila dia dapat anak, dia dapat tahu isteri dia mengandung, dia roplah pening. Dia pening sebab apa tak? Dia duk fikir duit ringgit tak mana dah. Dia tak tahu dah nak pusing. Dia jadi serabut dengan duit ringgit. Sampai peringkat kadang-kadang mai kat kita bincang nak gugurkan anak. Sanggup keluar perkataan tu orang Islam kita. Boleh doktor, saya ni rasa kalau lahir saya buat naya kat anak ni. Ayat keluar tu, buat naya kat anak ni. Kita kata sebab apa? Saya kira, takat duk kira gaji, kerja lebih kurang memang tak lepi. Ayat yang keluar, rasa kalau dia lahir buat naya, baik kita tuk sah sambung kandungan ni. Terbit ayat tu keluar daripada seorang Muslim, yang mana Allah Ta'ala cerita rezeki ni Allah Ta'ala telah tentukan dah. Jadi kadang-kadang kita tengok masyarakat kita dalam dari sudut melihat anak ni, dia tengok dari sudut duit ringgit, mampu, seolah-olah dia yang memberi rezeki. Yang kata keimanan tu, bila kita bincang sikit, dia mula duk main rasa memanglah cerita rezeki ni doktor, cerita rezeki ni memang betul, saya pun faham. Tapi bila dia lahir, susu anak nak kena pergi cari, pampers anak nak kena pergi cari, dia main ayat-ayat tu kan. Jadi kita beriman dengan satu campur satu sama dengan dua. Kita tak nampak jalan lain dah. Matematik, dia hukum matematik semata-mata. Jadi dia akan lihat anak ni beban, anak ni dia nampak beban. Daripada kita lihat macam mana Nabi Allah Zakaria tengok tadi tu, anak ni adalah aset, pembuka pintu syurga, anak kunci syurga. Yang kawan ni kata apa? Serabut beban. Ada anak seorang ni cukup lah kan. Jadi dia rasa dua orang lagi 1,000 mau duk tambah sebulan, ni semua tak boleh nak. Dia rasa beban. Inilah yang dikatakan masalah akidah. Benda ringan, kita tengok benda ni duk sembang secara dia rasa macam tak ada apa-apa kan. Tak apa doktor, baru 2 bulan, bukannya ruh pun tak masuk ni. Dia kata tak apa, kita berhenti. Jadi isu ni bukan isu kecil, isu yang besar. Umat Islam sepatutnya lahirkan generasi demi generasi yang hebat, yang sehat, yang akidahnya kita kata salimah, mantap. Tapi mai ada ibu bapa yang macam ni, kira dia dapat satu masalah. Jadi Allah Ta'ala cerita, jadi kita kena sangat-sangat kita kata yakin dengan apabila lahirnya anak, Allah Ta'ala telah tentukan rezeki kepada dia. Jangan kita yang nak merasa kita yang memberi rezeki. Kita mungkin asbab, tetapi rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kan. Kita mau sedia maklum, apabila Allah Ta'ala kita kata tetapkan ada kandungan dalam isteri kita, ada di sana
janin. Akan datang di sana proses 40 hari. Allah Ta'ala cerita dalam hadis Rasulullah cerita 40 hari bentuk macam ni, 40 hari bentuk macam ni, sampailah kepada 120 hari. Hukum pun dia akan datang apabila tempoh 120 hari. Apabila 120 hari, datanglah malaikat mencatatkan kepada perihal janin ini, perihal anak dalam kandungan ini 4 perkara. 4 perkara. Maka apabila dituliskannya rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka ataupun bahagia kesudahannya, 4 benda ni dah tulis siap dah. Masa bila? Masa duduk dalam perut 120 hari. Jadi isu kita, dan kita nak bincang, kita kena faham Rasul yang keluarkan hadis ni, Rasul tengah cerita pada 120 hari punya range, lebih kurang 4 bulan, datang malaikat akan catat perihal kandungan kita ni, rezeki dia macam mana, ajal dia macam mana, amal dia macam mana, kesudahan dia macam mana. Dah cerita dah, qada dan qadar telah tertulis dan dirakamkan kat situ. Jadi pada kita, alangkah kalau kita ni orang yang beriman, apabila isteri kita mengandung, dapat tahu saja isteri kita mengandung, kita mesti di sana dah letak satu niat, azam, rasa dah Allah Ta'ala anugerahkan ya Allah anak kepada kita, dapat satu zuriat, nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi, yakni zuriat keturunan. Daripada ini kita kena set azam dah. Bila tengok isteri kita tu mengandung tu, awal-awal dalam kepala kita ni kena set, ini adalah anugerah Allah Ta'ala, ini adalah hadiah Allah Ta'ala, ini anugerah besar ni sampai ke akhirat sana ni. Anugerah yang Allah Ta'ala bagi ni bukan kecil-kecilnya anugerah ni. Anugerah ni boleh jadi sebab aku masuk syurga. Oh, ni anugerah yang besar. Jadi dalam bila kita set benda tu dalam kepala kita ni, insya-Allah kita set dalam tu, maka kita akan jaga kandungan ni sebagai satu benda yang sangat bernilai. Kita akan nampak benda ni sebagai satu valuable. Kandungan ni valuable ni, benda yang sangat valuable. Kalau tidak kita buat tak heran. Bila ni kita datang dalam kepala kita, dalam hati kita, kita rasa ini anugerah Allah Ta'ala, kita akan lihat benda ni satu benda yang tinggi, makna dia, value. Dia ada satu value yang tinggi. Kita set macam mana Nabi Allah Zakaria ajak kita tu, anak ni kita nak jadi aset perjuangan sampai ke syurga, dia bawa Islam dalam keturunan kita. Allah, kita nampak benda tu, dia nampak satu jalan lain terus. Dia tak nampak dah masalah apa, dia yakin dengan Allah Ta'ala. Apabila berlaku proses perkembangan di dalam kandungan dan dalam rahim, kita kena ada smart partnership dengan isteri kita. Sebab apa? Bila kandungan ni, isteri kita mengandung, kita lelaki ni kena turut sama, istilah dia macam apa, mengandung juga. Dia kena smart partnership, kita tanggung bersama-sama. Sebab apa? Kalau tidak, dia jadi ongoing issue yang saya akan bincang sekejap lagi. Ni peringkat awal ni kita kena nampak dulu isteri kita mengandung, kita rasa alhamdulillah, sujud syukur kita dapat anugerah ni besar. Jadi isu yang kita hadapi sekarang ni adalah mindset ni kadang-kadang tak ada dalam masyarakat kita. Ramai kawan-kawan kita, terutamanya golongan profesional. Golongan profesional, kawan-kawan saya pun ramai tuan, doktor-doktor pakar yang kadang-kadang mereka mengaji lama. Doktor ni 5 tahun basic degree, dapatlah MBBS. Lepas tu dia pergi sambung buat pakar 4 tahun 5 tahun buat pakar. Lepas tu dia pergi buat sub kepakaran lagi selalunya. Jadi campur-campur semua, kadang-kadang 11-12 tahun mengaji. Tang mana dia nak kahwin? Tang mana dia rasa bila dia kahwin tu dia depend. Mengandung ni cerita aku kena defer, kena duk kena apa, dia ada serabut. Oh, ni mengandung punya cerita, sat lagi aku orang lain pergi ke depan, seniority, aku kena sibuk dengan mengandung punya pasal, lepas tu nak kena menyusu. Oh, ni semua ni caca marba, tak boleh nak buat. Orang lain publish paper, orang lain pergi conference, aku duk serabut, duk ayun buaya ni, tak ada cerita. Ni tak ada. Jadi dia semua dia buat apa? Semua ni KIV. Mengandung kita KIV dulu. Kahwin pun KIV, lambat. Tu kadang-kadang ramai yang tak kahwin kan.
Jadi bila ramai yang kahwin tapi mengandung lambat. Bila lambat, akhirnya dia mengandung satu, atau tu pun dia dah kira kita squeeze in lah, squeeze. Sebab apa? Carrier depan. Carrier ni utama. Carrier. Jadi bila nak mengandung ni dia rasa satu bebanan. Ni masalah. Tak mau anak. Rasa anak sebagai beban. Carrier nombor satu. Ni cara fikir yang kita kena betulkan. Carrier ni mati, that's it. Mati orang lain ganti tempat hang lah. Hang doktor pakar macam mana pun, hang hebat bisnes macam mana pun, hang mati ada CEO baru masuk tahun tu. Tu je cerita dia. Kan? Hebat terang mana pun mati, that's it. Orang lain pergi ganti tempat hang. Teruskan balik dia punya meniaga. Yang hospital teruskan balik pakar apa benda, daripada orang ganti. Adapun anak, dia akan terus urusan ni berterusan sampailah kepada akhirat sana. Rugilah kita, terutamanya orang yang bijak pandai, orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, kita kata kepandaian. Dia tak melihat benda ni sebagai satu aset. Dia malah dia tak melihat benda ni sebagai satu peluang untuk dia di akhirat sana. Kan? Dia ambil benda ni sebagai satu samping. Malah lebih teruk kalau dia buat tengok benda ni sebagai satu beban. Kan? Satu beban. Jadi kita, insya-Allah kita yang faham anak ni sebagai satu anugerah, kita kena lihat dia anugerah dan kita kena bertindak dia sebagai satu anugerah. Macam saya cerita tadi tuan-tuan, apabila datang malaikat, bayangkan apabila anak ni dia membesar, organ development berlaku. Jadi kita kena ada satu gambaran sikit. Perut isteri kita makin besar. Dalam tu anak sedang membesar, organ sedang develop. Organ ni kenapa? Jantung dia develop, berkembang, mula berfungsi. Hati dia, buah pinggang dia, dan di sana ada organ-organ penting yang kita kata yang perlu kita bantu. Antaranya adalah otak dan saraf dia. Mula berkembang. Daripada awal-awal lagi, dia dah 3 minggu, 4 minggu dia dah mula dah. Dia kata budding, dia dah start dah. Dia punya neural tube, dia punya perkembangan telah bermula. Telinga dia start form. Dia punya semua dah start sikit berkembang, sikit dia berkembang hari demi hari. Kita kena dalam kepala kita ni tengok perut bini kita ni, isteri kita dalam kepala tu, anak aku tengah berkembang dalam ni. Apabila sampai lebih kurang 16 minggu, apabila malaikat datang, time lebih kurang 16 minggu punya time, masa ni organ pendengaran telah mula, kita kata boleh dapat maklumat. Masya Allah, 4 bulan ni menunjukkan apa? Saintis buat test, dia bagi satu frekuensi bunyi. Dia tengok tiba-tiba ada tindak balas dalam janin, ada tindak balas baby. Menunjukkan apa? Stimulus masuk pendengaran tu, rupanya baby dah respon. Jadi kita faham benda ni, kita kena ambil sebab tu apabila kita faham benda ni, alangkah baiknya kalau kita ni respon dengan Al-Quran, dengan zikrullah. Anak kita ni dengar Al-Quran dalam perut lagi ni, kan? Sebab tu saya dengar ada kawan saya ada hantar, dia bubuh ni handset, kan, dekat perut bini dia pasang Al-Quran sampai terus tu, kan. Jadi nak semangat ni. Sebab apa? Pendengaran dah ada. Anak tu dia tengok apa? Sebab apa? Dia tengok benda ni anugerah, dia bertindak untuk bagi anak dia tu dengar Al-Quran, zikrullah, nak lahir generasi yang bagus ini kita. Dan hormon-hormon ibu akan mengalir masuk dalam anak. Anak attach dengan ibu kita, dengan mak dia, satu saluran kita panggil placenta, kan, uri kan, tali pusat. Placenta tu connect darah mak pi kat dia. Apa yang mak makan, nutrition pi dekat dia. Begitulah juga dengan hormon-hormon pi dekat dia. Jadi benda ni dikaji. Pemakanan-pemakanan tertentu akan membantu perkembangan organ baby, perkembangan otak baby. Antaranya adalah fish oil, makanan laut yang ada lemak ikan yang bagus, omega 3 yang kita bincang banyak kali.
Antaranya badam, bijian dia badam terutamanya meningkatkan kita kata zat-zat ni akan meningkatkan perkembangan otak. Dikaji rupanya budaya orang Yahudi dah buat benda ni awal lah. Saya baca apabila dia tahu bini dia mengandung, ni orang Yahudi punya style. Dia tahu bini dia mengandung, dia pi kelang kabut, pi kedai buku. Dia buat apa tuan-tuan? Pi beli buku matematik, latihan. Sebab apa ni? Nak kena lulus periksa matematik baru boleh beranak ke apa ke? Tak, dia nak suruh stimulate otak bini dia, akan stimulate hormon. Apabila aktif otak bini dia mengalir dengan chemical tertentu, apabila dia berbuat aktiviti matematik, hormon yang bini dia keluarkan tu akan pi ke anak dia. Dia nak benda tu. Antara yang dia buat lagi adalah muzik. Sama juga muzik, konsentrasi. Muzik dia akan melibatkan konsentrasi. Tapi yang selalu yang dia buat adalah matematik. Jadi bini dia akan buat matematik dengan sudoku. Dia buat benda ni. Aktiviti brain activity untuk menggalakkan hormon bini dia keluar banyak, pi ke anak dia, dan anak dia tak keluar hormon ni. Aktiviti ni akan mengeluarkan, dan dia akan, kita kata budaya mengembirakan isteri, positif hormon. Jadi kita tengok Al-Quran ajak benda ni, Rasulullah ajak benda ni, tapi kita tak buat. Orang lain buat. Jadi kita tengok sebab apa? Aset yang besar yang lahir duduk dalam perut ni, kita kena bantu dah daripada awal lagi ni. Kita dah bantu dah perkembangan dia. Kita dah semayang, kita solat, minta doa, kita pasang Al-Quran, bagi makan, baru nampak kesungguhan kita untuk melahirkan generasi yang hebat. Kalau bini kita mengandung, tiba-tiba disumbat dengan negativiti, masalah, kita kata macam-macam, dia serabut dengan tekanan, depres, murung, kita pun duk kata dekat dia lebih kurang, dia tak seronok, dia rasa tak syok. Keluar hormon tak? Hormon keluar juga, hormon negatif, dia rasa down tu bersifat hormon juga kan. Dia regulate dalam bentuk badan kita ni dikawal oleh hormon yang sama juga akan mengalir kepada anak tu, baby dalam kandungan. Maka rugilah kita kan. Jadi sebab tu dalam konteks kita, perkembangan anak-anak, selain daripada kita duk pergi check kepada hospital, dekat rumah tu kita kena tengok aspek-aspek ni juga. Kemudian ada beberapa pemakanan yang kita kadang-kadang ramai orang duk buat. Pemakanan tertentu yang membantu. Antaranya ramai orang duk makan kacang soya untuk kulit, saffron kan, saffron untuk kulit, untuk semua ni adalah penambah baikan. Tapi kita kata, saya study juga literature, tengok ada tak evidence untuk menguatkan orang yang duk buat ni. Tak jumpa pula benda-benda tu, tapi benda tu kuat disarankan, ramai orang duk saran. Tapi dari sudut literature, fish oil, omega 3 dengan dengan badam memang disarankan, positif di situ. Apabila kita mengandung, perlu kita cakna tentang apabila isteri mengandung, suami perlu cakna perkembangan anak ni. Kita jangan duk seronok, bini aku mengandung, seronok anak pertama, kita tak tahu perkembangan yang akan dilalui oleh isteri kita. Tuan-tuan, ada satu kes, bini dia mengandung, seronok, jadi dia kira happy lah, cerita kat kawan-kawan kan, bini dia mengandung, scan pula anak laki-laki. Jadi orang pakat duk bagi hadiah, baju biru, kawan pun pergi beli stroller baby, siap ready, beli tempat baby tidur semua warna biru, Superman punya benda. Sebab apa ni? Nak main hero ni, Superman nak masuk ni rumah dia. Anak laki-laki duk semangat dalam bab-bab ni, membeli kan, duk serembang pasal bab membeli belah ni, beli benda ni, duk seronok lah. Perut makin duk besar kan. Bini duk komplain, pening kepala, rasa tak apa sihat. Dia duk kata tak apa, biasalah ni kawan. Duk bagi sokongan kepada bini dia. Sampai peringkat bila duk pergi check, okey. Pergi check bukan tak apa, okey.
Tapi kadang-kadang dalam kandungan ni, dalam fasa-fasa terakhir dia boleh berlaku. Dalam kes ni, apa yang berlaku? Bini dia komplain, tak sedap badan, rasa macam tak apa ni, rasa kita kata bila kandungan ni makin besar, sentiasa dapat rasa pergerakan baby. Dia akan rasa baby tendang, baby bergerak, dia dapat rasa, tiba-tiba dia tak apa rasa dah. Kan? Pi check, doktor semua pakat duk panik, kelang kabut, panggil doktor ni, yang bini dia duk nampak gelabah ni. Sebab apa ni? Orang nu pasang ni duk check, nampak doktor ni mai pula, makin duk ramai doktor mai, nurse pula duk buat kok ni. Akhirnya doktor habaq, setakat yang kami duk check pelbagai-bagi ujian, setakat ni jantung baby dah stop. Kandungan berapa? 9 bulan dah. Duk kira kita dalam minggu ni kira salin. Check kandungan dah, baby punya jantung dah stop. Tunggu Ustaz, mai pakar pula mai check, akhirnya confirm kandungan baby stop. Bayangkan macam mana nak terima benda ni. Ni dalam rumah tu stroller dah beli, cadar Superman dah pasang, semua baby punya barang semua ada dah dalam rumah ni. Ni esok doktor akan plan untuk buat cesarean, untuk kita keluarkan baby, keluarkan mayat baby. Bayangkan ni, tak boleh nak terima ni benda ni. Apabila benda ni berlaku tak berlaku, kes macam ni berlaku dalam masyarakat kita, baru-baru ni pun berlaku kan, kerap berlaku. Kadang-kadang benda-benda ni memang Allah Ta'ala takdirkan satu hal, kita tak dapat nafikan takdir Allah Ta'ala ni. Tapi kita dari sudut manusia, ibu bapa, kita tak mau benda ni berlaku. Kita kalau boleh, kita tak mau dengar cerita-cerita ni. Jadi kalau boleh kita nak tahu, kita nak jaga kandungan anugerah Allah Ta'ala ni, kalau boleh tak mau benda-benda ni berlaku kan. Apa jua perkembangan, kita kata komplain daripada isteri kita tu, kita jangan ambil ringan. Kadang-kadang benda tu adalah symptoms, petanda yang bahawa sesuatu tak kena ni. Tapi kita duk seronok sangat, kita duk rasa tak ada apa, akhirnya dia dah lewat dah, dia main lewat dah kan. Sebab apa? Perkembangan anak, dia akan placenta, banyak faktor. Nanti saya akan bincang nanti tuan-tuan perkara-perkara yang kita perlu cakna. Sebab apa? Memang seronok anugerah ni Allah, memang seronoklah dapat anak ni, dapat apa ni, bila tahu bini kita ni mengandung, seronok macam-macam. Kita lupa bahawa ada risiko-risiko yang kita perlu ambil tahu. Jadi dalam bab penjagaan kandungan, apabila isteri mengandung, kita apabila dapat tahu saja isteri positif pregnancy test, dia pergi beli kat farmasi, cek air kencing dia, tengok air 2 line positif, seronok dah, sujud syukur dah, seronok. Jangan kita duduk seronok aja tanpa pi register. Pi register kat klinik kesihatan kepada klinik ibu dan anak tu, dia akan bagi buku pink. Tuan-tuan semua sedia maklum, dia akan start, proses ni akan bermula. Selalunya akan adalah siri lawatan pemeriksaan lebih kurang 8 kali ke 10 kali kan, untuk kita kata nak tengok perkembangan ni. Jadi kita kena ambil tahu tak? Memang kena ambil tahu. Kadang-kadang berlaku dia anak seorang, semangat, pi 88 kali. Anak 2 orang, pi 88 kali. Tiap kali panggil appointment semua pi. Mai anak keempat dia kata lebih kurang lah kot. Sama lah, dia suruh laki dia lah kot pegang-pegang, cek tengok macam mana, tengok dia pakai skip, dia agak-agak lah, dia kata mereka pun cek perut tu, pegang abang pegang lah, agak-agak abang tengok macam mana, makin besar ke dia pakai macam tu lah. Dia rasa dia dah cukup pengalaman dah. Anak keempat kelima dia rasa laki dia boleh jadi bidan dah kan. Jadi dia pun pakai duk rasa-rasa, jarang dah pergi jumpa doktor. Sebab apa? Dia duk kata pergi jumpa nurse pun, nurse kata ni anak keempat pandai dah kot kan. Dia duk rasa buat sendiri kat rumah kan. Ni berlaku kes. Bila anak keempat, selalunya bila anak keempat kelima, isteri ni selalunya umur berapa? Selalunya lanjut sikit dah kan. Dia lebih kurang umur 35, katalah contoh 36. Kita panggil late pregnancy dalam istilah perubatan kita ni. Kita panggil apa? Dia ada risiko. Bila umur 35 ke atas ni, risiko kandungan tinggi. Risiko untuk dapat kita kata masalah dalam mengandung ni tinggi. Kawan ni duk ingat dia experience dah, jadi dia duk tak pi, ataupun pi lambat. Dia tahu cek dekat rumah positif, urine test positif, tak apalah,
Alhamdulillah dalam kan kita mengandung, dia buat tak heran. Lambat, dah dekat 5 bulan tu baru pi register. Kan, baru pi register, late booking kita panggil. Semua ni semua cari masalah. Dapat tahu ya kita ni positif, isteri kita dah bagi tahu kita dia miss period, check positif, pi jumpa doktor, pi klinik kesihatan, register terus. Jadi apabila kita register, dia akan mula start yang kita kata antenatal check up, rawat dia mula assessment kan. Saya yakin kita semua pernah pi beratok panjang sikit kan. Jadi kita pun pakat pi. Masa ni lah dia kata tak apalah, kali ni dia nak pi kat swasta, kali ni dia nak pi kat kerajaan, ikutlah macam mana pun kan. Setengah ramai orang berpendapat, macam-macam pandangan, macam-macam pendapat. Tapi secara kita kata umumnya kan, kalau pi kat swasta ni doktor handle. Kalau pi kepada klinik kesihatan, tim handle, pasukan handle. Kan, dia ada pasukan. Dalam pasukan tu ada nurse, ada yang midwife, ada doktor pakar, dia pasukan handle kan, monitored by doktor pakar, dikawal selia oleh doktor pakar. Ikut masing-masing, jangan tak pi jumpa doktor sudah kan. Pi, dia akan check berat badan dia, timbang dia, check macam-macam, serba-serbi dia tanya kan. Jadi dia tanya semua sudut, nak dapat maklumat lengkap supaya perkembangan baby dalam kandungan ni yang terbaik, tak mau ada masalah apa. Itu harapan dia. Dia cek ayat kencing, dia cek tekanan darah, dia cek gula. Jadi lepas pada sebulan pula pi pula. Lepas tu sebulan pi pula. Dia cek semua benda. Dia ambil darah, pi cek HIV pun dia cek, hepatitis pun dia cek, semua dia cek. Tak mau ada masalah apa. Tuan-tuan jangan lupa, jangan ingat kita ni bila dah kahwin takkan nak cek HIV apa doktor, tak ada apa masalah. Ada satu kes cerita tuan-tuan, seorang ustazah nak jadi cerita tempat lain lah, bukan kat urusan kita ni, saya cerita lah tempat lain. Dia pregnant, jadi bagus, nampak dia pun bagus Allah kan. Nampak ustazah kan, dengan tudung labuh dia mai tertib, semua duduk. Kita pun buat consultation, ambil semua detail, blood test ambil rutin, tak ada fikir apa-apa. Mai ujian darah tu keluar, HIV positif. Double check positif. Panggil dia mai, disclose results, bincang dengan dia. Puan, ujian darah itu kita check untuk nak pastikan semua benda ni kita pantau. Antara yang kita pantau ni adalah HIV. Puan, results dia positif. Terkejut. Yang kata ustazah ni terkejut, tak boleh nak terima, tak ada dalam kepala dia ni macam mana boleh HIV positif, tak logik. Kita bila dapat result HIV positif ni, kita kena buat, kita kata kena buat, dia ada kena bagi tahu kepada kerajaan. Lepas tu dia ada prosedur dia. Kita panggil suami dia juga, kena buat ujian. Suami dia buat ujian, suami dia pun positif. Jadi sumber dia ni, isteri ni dapat positif HIV daripada suami dia. Lah ni persoalan besar ni, suami dia punya sumber mana kan? Suami ni dapat daripada mana kan? Jadi benda ni cerita panjang, susah. Dia jadi susah sebab dia jadi benda ni, dia jadi benda nak seronok, nak dapat anak kandungan, tiba-tiba dia main satu cerita baru pula dah. Dia main satu cerita HIV positif. Sebab tu kita dalam bab screening kita buat semua benda. Kita buat semua benda, tak kira dia ni alim ulama ke, dia ni mai turun daripada mana ke, mesti kena buat. Semua kita buat kan. Jadi kita buat semua, detail kita buat. Kemudian kita scan, ultrasound scan. Samalah juga tuan-tuan, apabila kandungan baru, seronok tak ada, dapat tahu bini dia ni mengandung, tiba-tiba bini dia sakit. Dia kata tak apa kot, biasalah ni orang mengandung sakit perut. Yang kata laki pandai ni kan. Lepas tu dia pun pi jumpa doktor, sakit sangat ni, darah ada, cek rupanya kandungan luar rahim. Jadi kita apa jua komplain daripada si isteri, cakna, jangan duk jadi motivator sangat. Tak apa,
okay, no problem, keep going, no problem, be okay, positif, telajak. Bukan mengandung kan. Nanti bini kita berkata serupa tuan. Dia duk sakit, kita duk bagi semangat, motivasi. Tiba-tiba scan kandungan luar rahim. Kandungan luar rahim ni Allah boleh menyebabkan kematian kalau lambat. Dia punya bleeding dia macam mana hos tu, darah keluar macam mana ayak tu, hos, arteri punya bleed kan. Jadi apa jua isteri komplain cakna, dengar, ambil perhatian, ambil tindakan kan. Jadi dalam kes kita pergi kepada doktor, follow daripada satu-satu kena buat. Tiba-tiba isteri kita dia selalu komplain keletihan, tak larat lo balik rumah kerja. Bayangkan tuan-tuan, isteri kita ni kerja, balik rumah masak, kemas rumah nu duk bawa 3 kilo 2 kilo tu kan, kandungan tu pi sana pi sini, dia pun komplain letih lo, tak larat nak buat apa. Kita ni yang suami kena faham, adakah ni keletihan biasa ataupun keletihan luar biasa. Sebab apa? Keletihan memang isteri akan mengadu letih, dia akan rasa tak larat. Tapi kalau dia sentiasa, kita tengok ni pattern ni lain, letih dia ni lain. Ataupun kalau kita tak mau ambil risiko, kita ni bawa pergi jumpa doktor, isteri saya ni doktor letih. Sebab apa? Letih, penat, tak larat dalam pregnancy, terutamanya apabila dia main bulan 6, bulan 7. Kita risau kepada apa yang dipanggil anemia dalam pregnancy, kekurangan darah merah dalam pregnancy. Sebab apa? Bayangkan tuan-tuan, bila perempuan ni sebelum dia mengandung berat dia 55 kilo. Sebelum mengandung 55 kilo, slim elok semua. Mai mengandung dia jadi 65 kilo. 10 kilo tambah. Bukankah dia 10 kilo tu bukan anak dia bawa tu 10 kilo tak. Anak tu 2-3 kilo je. 3 kilo lah kita kata tu berat dah tu kan. Senang kan. Yang lain-lain tu dia mai bahagian-bahagian ni termasuklah darah, pertambahan volume darah. Darah makin tinggi, volume makin tinggi. Dalam darah ada sel darah merah yang komponen penting. Jadi bila kita macam kita tambah air, dia jadi dilute, betul lah kan, dia jadi cair. Jadi darah merah banyak tu je, air yang banyak. Sebab apa? Volume makin banyak, plasma makin banyak istilah dia. Tapi sel darah merah takat tu je. Jadi yang nak bawa oksigen, nak bawa nutrisi, nak bawa oksigen tenaga, sel darah merah. Jadi dia jadi penat, nampak pucat, nampak letih. Jadi isu dia adalah sel darah merah kurang. Banyak tak berlaku kes ni? Banyak kan. Jadi punca dia sebab apa? Sebab isteri masa ni dia kadang-kadang makanan dia tak berapa elok. Mengidam satu hal, dia mengidam pula benda pelik-pelik tu kan. Kita tu seduk fikir benda pelik-pelik bagi asas saja. Antara perkara penting untuk kita nak lahir zuriat yang baik adalah pemakanan nutrisi isteri sangat penting. Sebab isteri adalah sumber makanan kepada kandungan. Apa isteri makan, itulah kandungan makan. Dia makan tapai, tapai lah masuk. Dia makan nasi lemak, nasi lemak masuk. Dia makan roti canai masuk. Nasi kandak masuk. Proses macam itulah dia. Jadi kadang-kadang makanan yang utama, yang penting kepada isteri, kepada perkembangan kandungan, kadang-kadang isteri kita tak apa makan. Dia tak lalu, dia tak berapa nak selera. Kita kena faham. Contohnya yang paling penting adalah zat besi. Zat besi. Jadi kandungan daripada zat besi ni macam mana? Daging merah kan kena bagi makan. Sebab apa? Dia kandungan zat besi. Jadi pandai-pandailah. Kalau hari ni goreng, dia tak mau goreng, buatlah cara lain. Janji daging merah masuk kan. Kemudian folic acid. Selalunya kita akan minta ibu-ibu yang dah tahu mengandung, straight away akan ambil folic acid 5 mg. Selalunya dia akan bagi kan. Vitamin B12 kan akan bagi. Ataupun kalau kita ni bagus, bagi terus multivitamin kepada isteri kita, dia untuk melengkapkan nutrisi. Jadi kalau dah
benda ni kita dah jaga, insya-Allah dia punya, kita kata dari sudut penjagaan darah dia tu okey kan. Jadi isu yang kita kena ambil tahu, cakna yang selalu berlaku adalah sel darah merah kurang, isteri kita akan jadi letih, dia panggil anemia kan, anemia. Yang antara yang penting lagi yang kadang-kadang kita ambil ringan adalah apabila isteri kita ni tiba-tiba dia komplain letih, dia selalu pergi buang air kecil, kita kata biasalah mengandung kan, dia tekan pun di kencing, sat-sat pergi toilet, dia sat-sat pergi toilet, kemudian dia minum air banyak, dia rasa nak loya, nak muntah. Dan kita kena faham ini mungkin simptom kepada kencing manis dalam pregnancy. Dia panggil gestational diabetes. Kencing manis masa pregnancy ni, masa mengandung ni sangat penting untuk kita ambil tahu. Selalunya kita akan buat ujian. Doktor akan suruh puasa, lepas tu dia akan suruh minum glukos drink ni, dia suruh minum. Bila minum, lepas tu dia ambil darah. Sebelum minum dia ambil darah, selepas minum dia ambil darah. Tengok macam mana badan kita ni apabila dibagi gula banyak, boleh macam mana respon badan kita, ada diabetes ke tak ada diabetes untuk isteri kita. Sebab apa? Kadang-kadang walaupun sebelum mengandung tak ada diabetes apa, tak ada kencing manis, tapi oleh kerana dia mengandung, kadang-kadang faktor mengandung tu sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan dia dapat kencing manis pada ketika dia mengandung. Jadi benda ni penting. Walaupun dia muda lagi, 30 tahun dia, apa pasal ni kencing manis tiba-tiba dalam mengandung ni, benda tu berlaku. Jadi benda ni kalau kita ambil ringan, isteri kita ni terdedah kepada gula yang tinggi, kita tak ambil apa, tak check, tapi doktor suruh panggil ambil gula, kita tak ada kan, tak payah buat tak ada apa. Kita dah buat patient tu dulu, apa, anak pertama, anak kedua tak ada kes apa pun, anak ketiga ni serupa tu je, kita duk pandai macam tu. Rupanya Allah Ta'ala nak takdirkan anak ketiga dia jadi kes kencing manis dalam pregnancy, dalam kandung, dalam isteri kita dapat kencing manis, dalam kandungan dapat juga. Kandungan akan terdedah kepada gula yang tinggi. Bila insulin banyak diproduce, dihasilkan, maka baby dalam kandungan akan membesar. Sebab tu kadang-kadang dia naik keluar 4.5 kilo, 4.7 kilo, tu dia. Sebab anak gegasi dia kan. Kadang-kadang kita tengok besar orang ni. Sebab apa? Dia growth hormon banyak orang ni, dia besar. Macam mana nak keluar ni 4.7 kilo, nak keluar ke mana kan? Jadi sebab apa? Dia bila kencing manis dalam pregnancy, baby selalunya besar. Perut tu dia nak bawa tak boleh, belaga orang macam tu kan. Jadi bila nak keluar anak besarnya susah. Nak keluar dari sudut saluran biasa susah. Normal delivery sangat susah. End up cesarean. Kalau kadang-kadang tak juga kita cakna, kadang-kadang risiko meninggal dalam kandungan juga ada untuk kes-kes macam ni. Jadi kita tak mau benda-benda ni. Kita bincang tadi, awal tadi, anugerah Allah Ta'ala kepada kita ni, kita nak jaga elok. Ada saja isteri kita komplain pergi toilet kerap, minum air banyak, lepas tu dia rasa tak larat, kita dah risau dah kan, kita kena cakna dah, pergi jumpa doktor, bagi tahu, nak takut ada kencing manis. Kemudian antara benda yang penting lagi untuk kita cakna adalah kes tekanan darah tinggi. Dia panggil pre-eclampsia dalam istilah dia, ataupun mudah faham, tekanan darah tinggi dalam masa kandungan. Blood pressure tinggi. Bila blood pressure tinggi, kita kena faham dalam baby ni dia dapat sumber makanan dia daripada uri ataupun placenta. Apabila tekanan darah tinggi tu juga akan mengganggu placenta tu, uri tu. Jadi dia akan rosak kat situ. Dia akan rosak kat situ dan menyebabkan banyak masalah berlaku kepada kandungan, kepada anak kandungan. Jadi pre-eclampsia ni benda yang sangat serius, benda yang serius, yang kadang-kadang, sebab apa? Bila cek tekanan darah tinggi, dia perlu dapat rawatan kan? Tadi kita bincang tadi, kencing manis mesti kena dapat rawatan. Selalunya kita injek insulin. Kita akan ajak dia injek insulin, kontrol makanan dia kan? Tu kes kencing manis. Untuk darah tinggi dia selalunya dia darah tinggi,
kemudian kencing dia ada protein, leaking protein, dia akan protein terkeluar sekali dalam air kencing dia, maka kita panggil dia ni sebagai ibu yang ada pre-eclampsia. Istilah dia lah, perubatan istilah, tapi tuan-tuan faham tekanan darah tinggi dalam kandungan tu. Jadi apa tanda-tanda bengkok? Dia naik bengkok, bengkok muka, bengkok kaki, bengkok tangan kan. Jadi kita kata nanti orang kata biasalah ni bengkok, biasa ramai orang mengandung bengkok. Tak dinafikan ada faktor, tapi kalau dia bengkok kaki, bengkok tangan, muka pun nampak bengkok, semacam sakit kepala, mata nampak macam tak berapa nak clear, pandangan kabur, kemudian dia mula kadang-kadang dia sakit belah ulu hati kan, maka dia perlu dapat, kita kata assessment segera, pergi jumpa doktor, check terus. Sebab apa? Kes macam ni yang kadang-kadang menyebabkan kandungan bermasalah di hujung kandungan tu. Dah nak hujung dah, 36 minggu dah, nak dekat masuk 8 bulan 9 bulan dah. Kita duk ingat biasa. Rupanya time tu dia naik tekanan darah shoot tinggi. Masa tu dia main masalah. Cepat dia punya development. Kan? Dia kadang-kadang sampai peringkat sawan. Tu sampai peringkat tu. Boleh jadi tuan-tuan, yang mungkin kita alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan isteri kita mengandung kan, semua alhamdulillah okey, tapi ada kes-kes macam ni yang kita tak mau berlaku dalam kalangan kita. Kita nak cakna, sebab tu kita bawa perbincangan ni kat sini supaya kita tahu. Jangan ingat pregnancy ni dia ataupun kandungan ni dia okey je, kita kena cakna. Kalau ada masalah ni terus pergi dapat assessment doktor. Sebab apa? Komplikasi kepada tekanan darah tinggi masa mengandung ni, dia boleh menyebabkan otak bermasalah, hati bermasalah, buah pinggang bermasalah. Jadi masalah kepada baby tu terlalu besar, komplikasi dia, sampai kes boleh menyebabkan kematian dalam kandungan. Wa na'udzubillah. Jadi sebab tu kita kena faham risiko kalau yang ada tekanan diri, risiko tu besar. Jadi kita tak mau ambil risiko tu. Kalau di sana ditakdirkan oleh Allah tiba-tiba berlaku tekanan darah tinggi dalam kandungan, cepat-cepat dapat rawatan, kontrol tekanan darah tu. Jadi insya-Allah bila kita kontrol, dia okey balik. Kan? Kalau sebab apa? Kalau tidak, dia akan datang masalah demi masalah. Jadi itu kita dah bincang tadi tentang anemia, yakni sel darah merah rendah, gula tinggi, dapat gestational diabetes. Kita bincang tekanan darah boleh jadi tinggi, blood pressure tinggi, dan antara faktor yang juga kita kena ambil tahu cakna adalah tentang psikologi. Bila ibu-ibu mengandung, tekanan dia tu berbeza. Dia berubah, dia punya hormon dia punya, kita kata kehidupan dia berubah. Psikologi dia berubah. Bukan sekadar perubahan badan, psikologi dia juga berubah. Suami-suami perlu membantu dalam hal ni. Jadi dalam hal awal pregnancy, pada kita kata ataupun istilah kita bagi tahu first trimester, 3 bulan yang pertama, selalunya isteri ni dia takut kehilangan ataupun keguguran. Dia risau. Dia akan risau, normal kah baby ni? Cacat kah nanti? Down syndrome kah? Jadi macam mana kah kandungan ni? Dia duk main risau. Jadi dia akan cakap ayat-ayat macam ni, risau lah, okey kau ni, harap-harap. Jadi dia nak reassurance, dia nak kita ni fahami dia. Sebab apa? Risau first trimester. Tiba-tiba pula mai di sana tanda-tanda yang dia rasa tiba-tiba ada darah turun sikit kau, oh lagi dia risau. Dia duk risau. Jadi psikologi ni tak berapa, kadang-kadang tak certain. Boleh kau ni, okey kau ni. Jadi dia mai perasaan tu, psikologi. Lepas tu dia mula stabil sikit, mula perubahan bentuk badan dia. Kan, dia jadi bentuk badan dia, penambahan berat badan, lepas tu dia mula nampak perubahan struktur badan itu. Kemudian dia mula main, kita kata macam kita bincang tadi, kehidupan dia selalunya sama. Dia pergi kerja macam orang lain, balik kerja dia buat kerja macam sebelum dia pregnant juga. Dia kena kemas rumah, lipat baju, buah baju dalam mesin basuh, lipat sidai, basuh pinggan, semua dia buat. Sambil-sambil duk bawa 3 kilo punya kandungan, 2 kilo punya kandungan. Kita kena faham, bila
perkembangan uterus, rahim berkembang, dia akan tolak struktur surrounding uterus tu kan. Dia rasa lenguh, dia rasa kadang-kadang kejang sana, dia kejang sini, jadi banyak benda berlaku. Kadang-kadang dia menanggung seorang diri. Jadi sebagai suami, dalam hal ni kita kena cakna, kita kena fahami perkembangan ni supaya kita dapat isteri kita ni dia seronok, dia rasa dia bersama-sama. Sebab apa? Kita nak lahirkan zuriat ni zuriat kita bersama. Yang kita bincang tadi, macam mana Nabi Allah Zakaria, macam mana dengan Maryam dengan suami dia Imran, Hannah dengan Imran lahirkan Maryam tu. Jadi kita nak dapat suasana ni, kita nak positifkan dia. Jadi kita ambil beberapa inisiatif. Antaranya kita sekurang-kurangnya jadi pendengar setia. Dengar keluhan. Bukan isteri suruh bawa 2-3 kilo ni ambil kita ambil shift. Hari esok hang, hari ni aku dak, dia seorang saya bawa kan. Tapi kita jadi pendengar, bantu dia kan. Apa yang kita boleh bantu kan, supaya nampak partnership tu strong. Kita nak lahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ni, kita kena ada benda ni baru nampak Allah Ta'ala turun rahmat dia, nampak kita sungguh-sungguh nak dapat zuriat yang baik. Kemudian makanan yang berkhasiat, keuangan kita kena start planning. Sebab apa? Jadi makanan yang berkhasiat kepada isteri kita dah nampak kepentingan kita bincang tadi, kena supply. Dalam rumah kita kena supply. Jangan duk bagi makan asam ya kan, duk bagi makan jeruk pagi, petang, siang, malam dia bubuh jeruk kan. Teruk lah macam ni kan. Kena ada nutrisi yang bagus. Kemudian perlu di sana kita merancang perbelanjaan. Faktor perbelanjaan ni suami kontrol, kita kena start planning daripada awal. Bila tahu isteri kita ni dah mengandung, kita dah ambil beberapa pendekatan untuk supaya keuangan kita ni insya-Allah. Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki, tapi kita kena usaha. Kemudian yang terakhirnya, sekurang-kurangnya kita ni perlu di sana mesti doa. Sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar zuriat ni zuriat yang terbaik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca banyak-banyak. Allah Ta'ala lahirkan daripada zuriat ni zuriat yang terbaik kan. Kita nak zuriat yang terbaik, lahir daripada keturunan kita ni zuriat yang terbaik. Kita usaha ke arah tu kan. Jadi solat, doa banyak-banyak. Kita sebagai suami, isteri kita pun buat benda yang sama, insya-Allah akan lahirlah di sana zuriat yang terbaik. Kita kena ingat keturunan umat Islam, Rasulullah bangga dengan ramainya umat. Keturunan yang ramai, yang ada kualiti, yang akan menjaga keutuhan Islam. Kualiti umat. Sebab tu kita tengok statistik tuan-tuan kan. Malaysia ni statistik dia dari sudut unjuran, dalam 10 tahun, 15 tahun lagi umat Islam boleh sampai ke 70% unjuran dia. Sebab apa? Orang Islam ni ramai dari sudut bilangan anak. Alhamdulillah, tu satu kekuatan. Bilangan tu kita ada, kualiti ni cerita dia. Bilangan ada tapi kualiti cerai, tak jadi apa. Dia penuh pusat serinti, tak mau serabun kan. Jadi nanti kita nak kualiti. Jadi kuantiti kita dah ada. Anak kita lahir ramai di kalangan kita. Orang kita kata non muslim ni average seorang dua je depa selalunya duduk 3 orang, jarang dah lagi dengar. 2 tutup buku. Orang Islam 3-4, average 3-4 kan, 5-6 bagus. Tapi kita nak fokus kepada kualiti umat, kualiti generasi. Yang tu yang kita nak kena bincang. Kualiti generasi ni lahir daripada sihat anak tu. Kemudian kita empower dia dengan pendidikan. Bermula daripada awal, daripada duduk dalam perut ni kita dah jaga dia, kita anggap dia sebagai satu aset kepada umat kita kan. Jadi kita harap perbincangan ringkas kita pada malam ni kan, berkaitan dengan kandungan, bagaimana kita menjaga kandungan, bagaimana aspek-aspek yang kita perlu ada dalam kepala kita bila dapat tahu hati kita macam mana, kemudian kita bina suasana penjagaan tu supaya ianya bersifat holistik kan.
Dan jangan kita lupa aspek-aspek kesihatan yang penting yang kadang-kadang datang menguji kita dalam fase mengandung ni kan. Jadi kita harap Allah Ta'ala bantu kepada kalau di kalangan kita ada ibu-ibu yang mengandung, anak-anak kita ada mungkin kita nak dapat cucu, nak dapat anak saudara, anak menakan. Kita harap kualiti lahir daripada sana strong, kuat kan. Jadi itulah harapan kita. Moga-moga perbincangan ini dapat kita panjangkan kepada kawan-kawan kita yang tak dapat hadir. Kita bincang-bincang dengan isteri-isteri kita agar-agar dia dapat satu kefahaman yang jelas macam mana nak jaga kandungan apabila dia mengandung kelak. Wallahu alam. Kita ada soalan apa? Bagaimana nak jaga ibu yang keguguran? Okey. Isu tentang macam kes saya cerita tadi tuan-tuan kan, yang kes tadi soalan tanya tentang macam mana kita nak jaga ibu yang keguguran. Kes saya cerita tadi bukan kes keguguran, yang cerita tadi dia panggil stillbirth. Lahir mayat lah, lahir baby yang telah meninggal dalam perut. Isu yang sangat penting yang kadang-kadang orang Melayu panggil gila merian apa dia panggil apa? Meroyan gitu kan, meroyan kan. Dalam perubatan dia ada benda ni, dia istilah dia panggil dia meroyan lah. Orang Melayu panggil meroyan. Dia fikir lebih-lebih, dia merasa dia nampak benda yang tak ada, dia rasa macam anak dia ada, jadi dia panggil psikosis kan. Dia boleh, benda ni kita perlu tahu masalah ni masalah real, masalah yang bersifat real, bukan dibuat-buat, bukan dia saja nak tarik perhatian. Dia masalah real, masalah dalam kepala dia. Adapun masalah yang saya cerita tadi, apabila anak dia lahir, bayangkan bukan nak disambut dengan azan dah. Dia telah kita kata stillbirth, mati dalam kandungan. Bayangkan psikologi ibu yang duk kandung, duk rasa anak tu tendang dalam perut dia, bergerak dalam perut dia, tapi di akhir kandungan tiba-tiba tak bergerak, doktor bagi tahu dah tak ada dah. Belah perut, cesarean, bawa keluar baby yang telah kaku. Bayangkan trauma mak ni trauma. Sebab apa? Dia macam biasa kena berpantang, tak ada hasil. Orang kata pantang macam biasa, duduk lerau rumah, duduk bertungku ke apa benda macam mana duduk biasa. Rawatan selepas daripada melahirkan anak sama, tetapi dia tak ada anak. Masa ini kita sebagai ahli masyarakat, ahli keluarga perlu support. Emosi masa peringkat ni sangat volatile dia panggil kan, cenderung untuk dapat masalah jiwa. Masa ni kita lagi kena bagi sokongan, duduk dengan dia, pergi kalau nampak dia tak boleh, kita kata sentiasa dalam duduk menangis, duduk rasa murung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, seminggu biasa, kita kata kita boleh terima. Tapi bila dia berpanjangan dan dia mula bersifat, dia nampak benda, dia bercakap, dia buat benda yang kita nampak dah tak normal daripada sifat orang yang ni, kita mula kena dapat rawatan. Jadi itu isu yang berlaku kepada late pregnancy, yang kita kata lahir anak mati dalam kandungan. Adapun keguguran, soalan tanya tentang fasa awal. Selalunya first trimester ni tuan-tuan, masa 3 bulan yang pertama. Sebab tu selalunya kita bagi tahu kepada ibu-ibu my clinic masa bulan kedua ke kan. Sebab apa? Kadang-kadang dia lekat saat dia jatuh kan. Dia tak lekat dengan kuat. Fasa awal, macam-macam faktor boleh berlaku. Kadang-kadang kita kata bila persenyawaan berlaku, persenyawaan tu tak, kita kata dia ada masalah genetik. Selalunya yang tipikal berlaku malformation, dia tak terbentuk dengan baik, automatically body akan recognize ini tak fit untuk progress, and body akan keluarkan dia, kita kata keluarkan dia. Tu natural kan, natural berlaku. Tetapi kadang-kadang berlaku apabila dah okey dah, tiba-tiba dia turun darah kan, keluar di sana dia tengok turun darah, dia gugur.
Yang paling kritikal adalah, yang kita kata yang kritikal apabila dia ni tunggu pregnancy ni bertahun dah, 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba mengandung, tiba-tiba gugur. Yang ni masalah. Yang ni trauma. Yang ni dia jadi trauma. Psikologi dia tu down. Dia down. Down ni sebab apa? Orang perempuan apabila dia tidak boleh mengandung dengan baik, dia rasa not a fit woman. Dia rasa dia ni tidak sempurna kewanitaannya. Jadi kita kena cek faktor apa yang berlaku keguguran. Doktor boleh cek. Kita bincang. Kadang-kadang tak boleh nak dikesan pun. Tapi kalau benda yang boleh kita tahu, ada jangkitan kuman ke selalunya yang kadang-kadang menyebabkan berlakunya keguguran, jangkitan kuman pada alat kelamin. Bukan nak kata, bukan, kadang-kadang kes simple je boleh menyebabkan berlakunya keguguran. Jadi apabila orang yang gugur, isu yang paling dia ambil kena cakna sebab apa. First, kita tak nak duduk dalam zone tak tahu. Kita kena ambil tahu sebab apa doktor saya ni dah nampak mula-mula okey. Sebab ada jangkitan kuman. Lepas ni, jadi lepas pada dia akan next cycle akan establish. Bukan katalah bulan 4 ni Allah takdirkan minggu awal ni dia turun darah. Dia bila turun, lepas tu body akan automatically switch back to dia punya normal hormon. Kadang-kadang Allah Ta'ala lepas 2 bulan dia mengandung balik. Dia mengandung balik. Dia tak perlu, kita kata apa, dia bukan tak perlu berpantang. Dia tak ada istilah pantang. Yang kita bincang late tu cerita lain. Awal-awal first trimester tak ada istilah pantang, tak ada. Jadi dia akan start balik cycle normal dia. Hormon biasa wanita punya hormon estrogen, progestogen akan start macam biasa balik. Kemudian dia boleh bersama balik dengan suami dia. Kalau Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, macam tu dia punya ni. Tapi isu yang besar ni adalah apabila ujung kes 7 bulan mengandung, anak mati dalam kandungan. Itu kritikal sebab dia terpaksa, dia akan berpantang. Dia akan ada darah nifas, dia akan berpantang di sana. Ada soalan-soalan lain? Masalah setiap kali bangun pagi tapak kaki agak sakit atau Okey, dalam kandungan ada beberapa perkara yang selalunya berlaku, yakni air dalam badan meningkat. Saya bincang tadi. Apabila air dalam badan meningkat, antara yang selalu terjadi adalah kebas. Orang perempuan akan faham, betul doktor tahu. Kebas tangan selalunya. Dia akan kebas tangan dia, kebas. Sebab apa kita panggil istilah selalunya, kita panggil carpal tunnel. Kadang-kadang kita orang lelaki pun kena sebab pasal faktor lain. Dia jadi kebas tadi, kebas. Dia kena kelepiak dia 4 kali dia rasa okey. Kebas ni sebab apa? Air dalam badan meningkat. Adapun faktor kebas, kebas kadang-kadang kekejangan, yang agak common kekejangan otot, kadang-kadang disebabkan oleh electrolytes imbalance dalam badan. Sebab tu saya bincang tadi, zat galian, zat-zat ni kena nutrisi, kena complete. Electrolytes kena jaga dengan baik. Selalunya kalau lack of magnesium adalah beberapa ni, dia akan menyebabkan berlaku kekejangan. Kebas ataupun kadang-kadang dia berlaku posisi tertentu apabila dia tidur sebelah kiri terutamanya, dia rasa lain. Sebelah kanan kadang-kadang dihimpit salur darah yang besar, yang tu menyebabkan kadang-kadang dia rasa tak selesa juga. Dia berlaku kebas juga, benda-benda macam tu berlaku dalam pregnancy. Okey, sebab apa kita pergi jumpa soalan tanya tentang anak songsang. Sebab apa kita pergi jumpa doktor akan pergi pegang, dia tegang perut ibu, dia akan pegang, dia nak tahu posisi kepala baby. Kepala baby duduk kat atas ataupun duduk kat bawah. Mula-mula pregnancy, baby pusing ikut dan dia. Dia duduk belah, duduk, tak ada masalah. Tetapi pada fasa naik 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dan pastinya 9 bulan, kita nak kepala baby ni dah ke bawah. Jadi sebab itulah doktor akan palpate, dia akan pegang perut, dia akan rasa dekat mana kepala ni, dia pegang, kadang-kadang rasa tak selesa, dia tekan betul, betul ni kepala duduk bawah. Jadi apabila kepala songsang, dia duduk atas, dia duduk sebelah kanan, dia duduk sebelah kiri, doktor akan cuba
tekan kepala tu untuk turun, kemudian dia akan check dengan ultrasound. Sebab apa? Sebab normal delivery kepala keluar dulu. Normal delivery kepala keluar dulu. Normal bila kita buat cesarean pun kepala kita buat naik keluar dulu. Sebab apa? Kalau kita buat keluar sonsang, kaki keluar dulu, bontot keluar dulu, kita takut bleed dengan vocal cord dia. Apa dia punya saluran tali pusat. Sebab tu kita nak secure bila proses kelahiran baby, kepala keluar pun kita akan letak tengok dekat leher dia ni clear tak clear. Benda tu kita buat dulu. Sebab apa? Takut kalau dia terkeluar dibelit oleh tali pusat, masalah. Dia boleh menyebabkan masalah besar. Sebab tu kita nak bila proses ni kepala dulu. Sebab tu kita tak mau sonsang. You know? Komen sikit pasal dola. Pasal? Okey. Ada kita kata baru-baru ni heboh kes tentang kita kata istilah daula kelahiran di rumah secara natural. Secara natural, yakni dianggap secara umum lah, saya cerita secara umum benda ni, dianggap pregnancy ni normal, sepatutnya dia adalah bukan dianggap sebagai satu penyakit, dan dia sepatutnya boleh berlaku secara natural. Dan dia akan datang satu servis untuk memudahkan perkara ni di rumah. Dia buat proses natural kelahiran ni di rumah. Jadi kita secara medikalnya pregnancy of course normal. Dia normal. Tetapi macam saya bincang tadi, pregnancy dia akan ada di sana beberapa perkara boleh mendatang, boleh mai dengan sebab pregnancy. Contohnya kencing manis tadi, contohnya tekanan darah tinggi tadi, contohnya anemia tadi. Banyak benda lain boleh berlaku dengan pregnancy ni. Kita nak yang terbaik untuk isteri kita. Kita nak yang terbaik untuk kandungan kita. Dan doktor diterén belasan tahun untuk buat benda ni. Tiap-tiap hari kerja dia benda ni. Dan dia pergi kursus demi kursus, attend conference, buat bengkel, berbagai-bagai untuk mahir dalam kita kata mengurus hal-hal berkaitan dengan bersalin dan menjaga kandungan. Jadi kita of course kita pergi yang terbaik. Ada beberapa pandangan apabila kita doktor nak offer kepada pesakit gas untuk membantu mengurangkan sakit. Dia kata ni semua ni kimia. Ada kadang-kadang doktor bubuh epidural untuk kurangkan sakit, untuk bagi tak sakit langsung kadang-kadang, kan? Jadi ini adalah kemajuan perubatan, tuan-tuan dan puan. Ini adalah kemajuan perubatan untuk yang terbaik, supaya kita ni dapat penjagaan yang terbaik. Adapun kes yang berlaku di rumah, ataupun kalau tuan-tuan pergi ke swasta sendiri pun, apabila swasta tu dia tengok kes ni potensi ada komplikasi, terus dia suruh pergi hantar pergi kerajaan. Terus automatik. Tuan-tuan tahu, saya tahu sangat, dia tengok ada possible, dia tengok ada risiko berapa persen ni, okey, kerajaan. Dia hantar kerajaan terus. Sebab apa? Kerajaan full, servis dia full, complete team, bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Adapun di rumah, apatah lagi di swasta pun dia pun tak berani ambil risiko, apatah lagi di rumah. Di rumah apabila berlaku contoh mudah pendarahan, cukuplah. Yang biasa berlaku pendarahan saja cukup untuk menyebabkan kematian. Apabila darah, tuan-tuan kalau tengok sendiri, tengok dalam YouTube pun, tuan-tuan Google pilah tengok, kan? Bila pendarahan dalam dulu orang tua-tua dulu kita kata yang dikata bersabung nyawa di hujung telur di hujung tanduk ni, tak tahu apa berlaku. Sebab apa? Dulu tak ada ilmu, tak ada. Bila berlaku pendarahan sahaja macam game over. Tak boleh nak kontrol lah pendarahan, keluar darah banyak. Akhirnya isteri meninggal, pendarahan. Alangkah malangnya kita. Bila kita boleh selamatkan isteri yang kita yang mengandung ni, kita bagi tempat yang tersedia yang boleh jaga dengan baik,
oleh kerana kita nak bagi nampak natural, special buat kat rumah anak ni, tak ada first jengoi ni, jengoi lah rumah kita, kita duk rasa sentimental kot tu, akhirnya isteri kita main masalah pendarahan, game over tuan-tuan kan. Jadi kita perlu jangan kita kata apa, sentimental emosi kita ni letak pada tempat dia. Yang terbaiknya dapat rawatan yang kita bincang tadi, masa awal kandungan, jaga dengan macam mana pemakanan, zikir, jaga bagi rawatan yang terbaik, permakanan yang terbaik. Bila nak pergi bersalin, pergi tengok hospital mana, bincang dengan doktor. Saya nak ada sekali doktor, sambut tu azan terus boleh. Anak-anak saya cerita pengalaman peribadi saya. Anak-anak saya semua lahir Australia. Saya sambut anak saya. Saya habaq awal-awal dah ke hospital tu. Bila isteri saya nak, kita kata proses untuk nak beranak ni, saya pasang audio bagi bunyi Al-Quran kan, surah Maryam, surah Yusuf, surah kan kita ni. Yang midwife, yang assistant saya ni semua Mak Saleh, tak ada seorang Muslim pun, semua orang putih. Ikut pilih hampa nak kata apa ni, isteri aku nak yang terbaik tu je cerita dia kan. Depa pun ni it's a lovely song, bukan song, dia duk ingat lagu kan. Kita bagi bunyi Quran, anak kita nak sambut, keluar kita pun azan kan. Kita bagi tahu dekat dia, orang putih uri dia pergi hantar pergi kosmetik. Uri ni ada banyak hormon-hormon, nilai-nilai kosmetik, dia akan pergi hantar pergi kilang kosmetik. Kita habaq siap-siap, placenta ni simpan kan, lepas kita check semua komplit, simpan, kita nak pergi tanam. Cerita dia tuan-tuan, bagi tahu saja, this is your, kita punya pride, kita punya anak, kita duk buat tak buat, habis game, opportunity tak main dah. Saya pasang apa ni Quran, isteri saya pun ni panggil apa, saya sambut kan, kita potong apa ni dia punya vocal cord tu, clamp semua vocal cord elok, azan semua, Mak Saleh tengok kan, kita dah buat apa ni kan. Akhirnya dia faham, kita kata kita nak anak kita first yang dia dengar, telinga dia masuk adalah tentang Islam, kalimah there's no God but only Allah. Dia pun orang putih pun duk tengok kelipuk lah, depa ikut depa lah kan, janji sekurang-kurangnya depa pun nampak. Kalau tidak, saya tuntut masa saya kerja kat sana salin, kadang-kadang kita heran. Saya cerita salah Mak Saleh ni, saya boleh ingat lagi, dia punya maki masa nak keluar ni, kita pun terkejut. Dia punya F word dia keluar nak beranak ni tuan, pom keluar ni, sebab apa? Tak tahan sakit, keluar segala maki seranah dia keluar kan. Punya kadang-kadang kita tengok ni kira low class lah, middle class to low class punya style, mentality kan. Bagi nak punya proses tu dia tak appreciate. Kita dengan Al-Quran, kita nak menyambut kelahiran ni dengan seruan, dengan nada Al-Quran, so kita nak benda tu kan. Jadi kita ni ada neraca lain, beza kita dengan depa, beza sangat kita dengan depa. Jadi dalam konteks negara kita, apatah lagi, sebab tu kita lah ni banyak hospital mesra ibadah. Semua hospital baru buat ni, insya-Allah dia panggil mesra ibadah, syariah compliance kan. Jadi kita buat dah, kita tak boleh buatkan negara kita nak buat negara mana lagi kan. Dan hospital kita lahir generasi baru, buatlah bagi yang terbaik. Put pressure sikit kepada politician nak pilihan raya ni, kita nak hospital patient ni, abang ada apa kan, kapal selam boleh beli, kita nak generasi baru semua patient ni kita nak. Hospital ward bersalin Muslim, Al-Quran run kan, kena duit pun kan. Put pressure sikit kan. Mereka duk kata dekat pilihan raya, kita pun ada lah tekan apa-apa kita nak, kita pun bagi tahu time ni dia nak dengar pun, time ni lah kita sampaikan. Lepas tu jarang lah dia nak dengar. Wallahu alam, kita harap perbincangan kita kali ini mendatangkan manfaat kan. Isu kandungan ni serius tuan-tuan, dia adalah isu generasi. Jadi ambillah serius agar ianya melahirkan generasi yang cemerlang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.